Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irfan Fatih daripada DIA 3A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Syarif Shaheen bin Syaful Bahari, pelajar Kolej Profesional Mara Indra Mahkota, semester 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aku Hazim bin Ahmad Ghazi. Assalamualaikum, hai, saya Hilman Adib bin Saidi dari DIA 3. Bermulanya saya di sini akan memberitahu serba info tentang virus yang telah menular di dunia ini yang dikenali sebagai COVID-19. Apakah itu novel coronavirus? Bermulanya virus ini di Wuhan dan dinamakan sebagai COVID-19, di mana Ko untuk corona, V untuk virus dan akhirnya D untuk disease. Manakala 19 pula ialah tahun apabila virus ini merebak. Coronavirus adalah salah satu family virus yang lazimnya menjangkiti saluran pernafasan. Novel coronavirus pula merujuk kepada spesies baru virus dalam family coronavirus yang belum pernah ditemui oleh manusia. Virus ini boleh merebak sesama haiwan dan juga manusia. Jangkitan virus ini adalah sama seperti jangkitan sesama yang lain dan komplikasi lebih teruk pada golongan yang lemah imunisasi badan. Tanda-tanda anda telah diserang oleh coronavirus adalah: pertama, anda akan demam melebihi 38 Celsius selama 3 hari. Melebihi 3 hari. Seterusnya, sesema dan juga batuk. Dan akhirnya, kesukaran untuk bernafas. Baiklah, hari ini saya akan share dengan anda tentang langkah-langkah mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W. So, seperti yang kita sedia maklum, penularan wabak COVID-19 yang melanda di negara kita dan di seluruh dunia telah pun mengubah kehidupan kita daripada kebiasaan lama kepada norma baru. Dengan mengamalkan langkah mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W, kita dapat putuskan rantaian COVID-19. So, ingat, perjuangan menentang COVID-19 masih belum tamat. So, langkah mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W. Elakkan 3C, iaitu crowded place, seperti roll call semasa pimpinan ataupun waktu makan di cafeteria. C yang kedua ialah confined places, seperti tempat tertutup seperti surau, pantry, bilik persalinan dan sebagainya. C yang ketiga ialah close conversation, komunikasi jarak dekat. Kita haruslah mengamalkan SOP, Standard Operation Procedure, iaitu jarak 1 meter antara satu sama lain. Amalkan 3W. W yang pertama ialah wash. Kita haruslah kerap kali membasuh tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. W yang kedua ialah wear. Kita haruslah memakai pelitup muka di mana saja kita berada. Dan W yang ketiga ialah warn. Kita haruslah memberi amaran kepada orang lain tentang bahayanya COVID-19. Saya bagi satu contoh. Jika kita hendak bersalaman dengan orang lain, kita haruslah bersalaman menggunakan bahasa isyarat macam ni. Saya bagi contoh. So, itu sedikit langkah-langkah yang saya dapat share dengan anda untuk hari ini. Saya Ahmad Syarif, sekian, terima kasih. Saya akan menerangkan cara-cara bagaimana COVID-19 merebak antara satu sama lain. Jadi pertama sekali, COVID-19 ialah virus yang bernama coronavirus. Ianya boleh merebak melalui dua cara. Yang pertama ialah
melalui udara, bawaan udara, dan yang kedua adalah melalui sentuhan. Jadi saya akan terangkan bagaimana virus corona ini boleh tersebar melalui bawaan udara. Virus ini boleh tersebar apabila seseorang yang mengidap coronavirus batuk atau bersin dan mereka tidak mengamalkan etika batuk dan bersin seperti menutup mulut ketika batuk ataupun bersin. Jadi rembesan itu akan terkena daripada permukaan yang berada berhadpiran dengannya, seperti contoh meja dan sebagainya. Jadi apabila seseorang yang tidak ada simptom corona menyentuh ataupun memegang meja tersebut, ianya berisiko tinggi untuk seseorang itu dijangkiti coronavirus, seterusnya menyebarkan kepada orang yang lain. Yang kedua ialah corona juga boleh tersebar melalui sentuhan antara satu sama lain. Sebagai contoh, seseorang yang mengidap coronavirus keluar dan bersalam-salaman dengan orang kenalan-kenalannya dan memegang seperti contoh tombol pintu dan sebagainya, itu boleh meningkatkan risiko jangkitan COVID-19 itu sendiri. Jadi oleh itu kita hendaklah mematuhi segala SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan adalah untuk menghentikan penyebaran coronavirus itu sendiri. Saya akan menerangkan tentang kes statistik COVID-19 yang berlaku di Malaysia. Berikut merupakan kes statistik yang berlaku sepanjang wabak COVID-19 di Malaysia. Di Malaysia terdapat 1031 kes yang berlaku dan sebanyak 9,235 kes yang sembuh dan hanya 128 kes kematian sahaja yang berlaku di Malaysia. Dan tempat yang paling tinggi mencatatkan kes iaitu di Kuala Lumpur sebanyak 2,025 kes, dan bahagian Miri merupakan tempat yang paling sedikit yang mencatatkan kes COVID-19 iaitu hanya 24 sahaja. Terengganu merupakan tempat yang paling banyak mencatatkan kes sembuh iaitu sebanyak 113 kes, dan Tawau merupakan tempat yang paling sedikit mencatatkan kes sembuh iaitu hanya 91 kes sahaja. Dan kes kematian di Selangor merupakan yang paling banyak iaitu sebanyak 24 kes yang berlaku, dan Tawau merupakan tempat yang paling sedikit mencatatkan kes kematian yang berlaku iaitu sebanyak 1 sahaja.